Selamat pagi dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan masuk bab yang kelima, bab yang bertajuk fungsi trigonometri. Untuk makluman, sebenarnya bab ini dia mengandung 5 subtopik. So, hari ini kita akan tamatkan terlebih dahulu subtopik yang pertama, sudut positif dan juga sudut negatif. Okey. So, untuk sudut positif dan sudut negatif, kita bahagikan dia kepada dua bahagian yang utama. Bahagian yang pertama, kita akan mengulang kaji berkenaan dengan konsep sudut. Okey, so sudut ini sebenarnya adalah diukur daripada paksi mengufuk. So, kalau kamu lihat pada gambar raja di sini, ini adalah paksi mengufuk. Okey, ini adalah paksi mengufuk. So, biasanya sudut ini dia akan diukur pada paksi mengufuk. So, macam mana kita mau ukur dia daripada paksi mengufuk? Okey, so dia ada dua cara. Satu cara adalah sekiranya sudut itu bergerak melawan arah jam. So, sekiranya sudut itu kita ukur secara melawan arah jam, makanya sudut yang akan dihasilkan adalah sudut positif. Okey. So, melawan arah jam dia akan bergerak macam begini. So, katalah di sini ada satu sudut, dan sudut itu dia bergerak melawan arah jam. Maka di sini akan dihasilkan theta, yang mana theta itu adalah positif. Tapi sekiranya dia melawan arah jam, katakan ada satu sudut di sini, dan melawan arah jam maksudnya dia begini kan? So, theta yang dihasilkan di sini adalah negatif theta. Okey. So, itu berkaitan dengan konsep sudut. So, kita teruskan dengan sudut rujukan. Seperti mana yang kita tahu, di dalam suatu bulatan, dia ada 4 sukuan. Ini kita panggil sebagai sukuan yang pertama, sukuan yang kedua, sukuan yang ketiga, dan sukuan yang keempat. Okey, ada 4 sukuan yang mana pada setiap sukuan ini akan menghasilkan 4 sudut tirus yang berbeza. Ini sudut tirus pertama, sudut tirus kedua, sudut tirus yang ketiga, dan sudut tirus yang keempat. Yang mana keempat sudut tirus ini kita akan panggil dia sebagai yang ini semua kita akan panggil dia sebagai sudut rujukan. Okey, ini kita panggil dia sebagai sudut rujukan. Seperti mana yang kamu lihat, keempat sudut rujukan ini dia berada berdekatan dengan paksi X. Okey, dia berada berdekatan dengan paksi X, atau dalam arti kata lain dia melekat pada paksi X. Okey. So, mari kita lihat contoh soalan yang berkaitan dengan sudut rujukan. So, kita tengok contoh yang pertama. Dia suruh kamu tentukan sudut rujukan bagi sudut 590 darjah. So, kita tahu macam mana kita menentukan sudut rujukan bagi 590 darjah. So, 590 ini, perkara pertama kita tolakkan dia dengan 360. Maka dia akan jadi 230. Okey, apa maksud 360 ini? Okey. 360 ini dia bermaksud pada satah kartes itu dia ada satu pusingan lengkap. Okey, jadi di sini akan bermula kosong atau 360 darjah. Sini 90 darjah, 180 darjah, dan 270 darjah. So, sekarang dia ada satu pusingan lengkap kan, sebab dia positif. Bila dia positif, dia lawan arah jam. So, dia lawan arah jam. So, ini satu pusingan lengkap. Baru 360 darjah. So, kita ada berbaki 230 darjah lagi yang kita kena lukiskan. So, 230 darjah lagi yang kita kena lukiskan. So,
sini ke sini baru 90, 180. Jadi maksudnya kita kena ada 50 darjah lagi kan? So 50 darjah di sini. So ini dia adalah 590 darjah. Jadi di mana kedudukan sudut rujukan itu? So kedudukan sudut rujukan itu kalau kita lihat, kedudukan sudut rujukan itu dia terletak di sini ya. Sini melekat pada paksi X. Ini sudut rujukan alfa. Oke, itu adalah sudut rujukan dia. So alfa sekarang dia punya nilai adalah 50 darjah. Dan sudut rujukan ini dia terletak pada sukuan yang keberapa? Oke, sudut rujukan ini dia berada pada sukuan yang ketiga di sini. Oke. Seterusnya, kita teruskan dengan contoh 1B. Dia minta kamu tentukan sudut rujukan alfa bagi negatif 8/3 pi radian. 8/3 pi radian. So, kamu tengok dia negatif kan? So, bila dia negatif, maksudnya dia akan ikut arah jam. Dia akan ikut arah jam. So, sekarang dia punya unit, kamu tengok. Unit radian kan? Jadi, kalau dia unit radian, kamu kena tukarkan dia ke dalam unit darjah. So, kamu sudah belajar semasa di tingkatan 4, tajuk sukatan membulat. Untuk tukarkan negatif 8/3 pi radian, kita kena darabkan dengan 180 per pi. So, sudut yang terhasil adalah negatif 480 darjah. Okay. So, 480 darjah. Kita tengok 480 kita tolak 360. So, berbagi 120 darjah. So, dia berapa kali pusing nih? Okay, dia 1 kali pusing. Maksudnya dia ada 1 kali pusingan penuh. So, 1 kali pusingan penuh. So, sini kosong darjah atau 360 darjah. Sini 90 darjah. Sini 180 darjah. Dan di sini 270 darjah. Ikut arah jam sebab dia negatif. So, 1 pusingan lengkap 360 darjah. Okay, 1 pusingan lengkap 360 darjah dan berbaki. Berapa dia punya baki? 120. So, berbaki 120. So, bila dia berbaki 120, daripada sini ke sini ada 90 dan dia berbaki 30 kan? So, 30 darjah dia macam sini. Jadi, ini adalah negatif 8/3 pi radian. Negatif 8/3 pi radian. So, di mana dia punya sudut rujukan. So, sudut rujukan dia kan berada di sini kan? Ini dia punya sudut rujukan alfa. Oke, so macam mana kita mau cari itu alfa? 90 darjah tolak dengan 30 darjah. Maka alfa kamu adalah 60 darjah. So, sudut rujukan dia tidak boleh bernilai negatif. Sudut rujukan sentiasa bernilai positif. Oke. Kita teruskan contoh yang seterusnya. Okay. Kita menentukan sudut rujukan alfa. Okay. Kita tengok di sini contohnya. Katakanlah kamu ada macam begini. Dan dia berikan kamu theta di sini sebanyak 125 darjah. So, dia suruh kamu tentukan dia punya sudut rujukan, maka alfa dia sama dengan alfa kan di sini kan? Ini alfa 180 darjah kita tolak dengan 125 darjah.
Sudut rujukan kamu adalah 55 darjah. Okey, tengok contoh 1D pula. Okey, 1D. Dia berikan kamu theta. Theta di sini adalah 245 darjah. Okey, so di mana kedudukan sudut rujukan sekarang? So, di mana kedudukan sudut rujukan? Sini kan alfanya. So, macam mana kita mau tentukan alfa itu? Kita tahu sini ke sini kan 180. Jadi, macam mana kita mau tentukan sudut rujukan? 245 kita tolak dengan 180. Maka sudut rujukan kamu adalah 65 darjah. Okey. Boleh? So, contoh I. Okey, untuk contoh I ini, dia berikan kamu theta. Sini ini theta 5/3 pi. Dan dia suruh kamu tentukan di mana kedudukan sudut rujukan dan juga berapa nilai bagi sudut rujukan. So, sudut rujukan berada di sekuan berapa sekarang? Ya, dia berada di sekuan yang ke-4. Di sini sudut rujukan alfa. So, macam mana kita mau tentukan nilai bagi sudut rujukan itu? Okey, ingat ya, guys. Untuk nilai, kalau dia dalam nilai pi, ingat pi ini dia bersamaan dengan 180 darjah, manakala 2 pi dia bersamaan dengan 360 darjah. So, sekarang dalam soalan ini dia berikan kamu dalam unit pi kan? So, kalau kita mau cari nilai sudut rujukan sini, maksudnya itu nilai alfa, kamu kena tolakkan 2 pi dengan 5/3 pi. So, biasanya kalau kamu nampak pi ni, terus kamu jadi bingung. Tak payah bingung-bingung, tinggalkan sejak tu pi. Asalkan dia dalam sebutan pi, kamu terus tekan kalkulator, 2 tolak 5/3. So, kamu akan dapat sudut rujukannya bersamaan dengan 1/3 kan di kalkulator kamu. So, 1/3 kamu tuliskan dia sebagai pi/3. Okey. Boleh? So, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, dia suruh kamu lakar setiap sudut pada satah kartes. So, dia minta kamu lakar terlebih dahulu. Lepas tu, nyatakan dalam sukuan mana terletaknya setiap sudut itu. Tengok yang pertama, dia minta kamu lakar. Yang kedua, dia minta kamu nyatakan sukuan mana. Dan yang terakhir, dia minta kamu cari sudut rujukan. 3 benda yang kamu kena cari. So, yang pertama untuk melakar. So, di sini dia bagi kamu 434 darjah. So, kita tengok 434 darjah ini, dia pusing berapa kali ni? 434 tolak 360. So, kamu akan dapat dia 74 darjah. 74 darjah. So, 74 darjah. So, sebab dia positif, dia lawan arah jam. Sini kosong, 360, sini 90 darjah, 180 darjah, dan 270 darjah. So, 360 positif, maka dia lawan arah jam dari sini ke sini. 360. Dan dia perlukan 74 lagi. So, ini 45 tengah-tengah situ. 74 mungkin di sini. So, ini adalah 434 darjah. So, sekarang dia berada pada sukuan yang mana? Sukuan yang pertama. So, dia berada pada sukuan pertama. Lakar sudah siap, dia sukuan yang pertama. Yang ketiga, dia minta kamu sudut rujukan. So, sudut rujukannya. Okey, sudut rujukannya. Sudut rujukannya berada di mana, guys? Di sini ya. Ini sudut rujukannya.
Jadi ini sudah terujukannya. Berapa nilai di situ tadi? 74. So, sudah terujukan kamu adalah 74 darjah. Oke, boleh. Oke, seterusnya. 11/3 pi radian. Tengok. 11/3 pi radian. Tengok dia punya unit apa? Dia punya unit nih. Radian kan? Oke. So, kita kena tukarkan dia kepada darjah. So, 11/3 pi. Bila kita tukar kepada darjah, kita darabkan dengan 180 per pi. Ini boleh mati. Ini di sini 60. So, dia berapa darjah? 660 darjah. Oke, 660 darjah. So, kita tengok dia berpusing berapa kali. Kita tolak dengan 360. So, dia satu pusingan lengkap dulu. So, sini kosong atau 360. Sini 90, 180, dan 270. Sebab dia positif, dia lawan arah jam. Sampai sini, habis. Lepas tu 300 darjah lagi nih. Baki 300 darjah. Kita kena lukiskan. So, di mana 300 darjah? Ke sini baru 180. Ini 270. Sampai sini dia kena 30 darjah lagi kan? So, kita letakkan begini. So, ini adalah 11/3 pi radian. Situ dia punya theta. So, sekarang dia pada sukuan ke berapa? Sukuan yang ke-4. So, dia sukuan 4. Oke. So, dia pada sukuan yang ke-4. Nah, jadi sekarang kalau dia pada sukuan yang ke-4, oke, berapalah dia punya nilai apa tuh? Alfa. Sudah terujukan. Sini tadi kan 30. Di mana kedudukan sudut terujukannya sekarang? Dia melekat di X kan? Oke, jadi di mana kedudukannya? Sudut terujukannya. Sini kan tadi. Sudah terujukan. Alfa. Jadi sini tadi yang kita lukis berapa? 30 darjah. Oke, jadi 90. Kita tolak 30, maka nilai sudah terujukan adalah 60 darjah. Oke, ataupun kamu boleh tolak, atau 360 kamu boleh tolak dengan 300 darjah tadi, jawabannya akan tetap sama. Kenapa kita pakai 90? Sebab ini kan, satu sudut ini kan sini 90. Oke, kamu boleh guna 360, kamu boleh guna juga dengan 90 sebab dia maksud yang sama. Oke, next. Kita tengok nih. Contoh yang ketiga. Dia berikan kamu kosong, nilai theta itu, sudut itu berada di antara 0 hingga 720 atau 0 dan 4 pi. Oke, apa maksud nih? Apa maksud nih? Maksudnya dia berpusing 2 kali ya. Oke, 1, 2. Dia berpusing 2 kali. Oke, dia akan berpusing sebanyak 2 kali. So, yang pertama dia suruh kamu cari nilai yang mungkin semua. So, semua guys, maksud semua ini maksudnya dia punya jawapan lebih daripada 4. So, kalau ini dia berpusing 2 kali, maksudnya dia ada 8 jawapan yang berbeza itu. Sebab dia berpusing 2 kali. So, kamu kena senaraikan ke 8-8-nya supaya kamu boleh dapat markah penuh. Okay, so mari kita tengok. Yang pertama dia berikan sudut rujukannya adalah 44. Sudut rujukannya adalah 44. Okay. Jadi dia ada 4 sudut rujukan di sini. Sini 44, sini 44, sini 44, dan sini pun 44. Okay. 44, 44, 44, sini pun 44. Okay. Jadi kita tengok. Dia ada 4 sukuan. Setiap sukuan dia akan ada 2 nilai yang mungkin bagi theta. Sebab dia berpusing 2 kali. So, kita tengok sukuan yang pertama.
nilai theta dia yang pertama adalah 44 darjah. Lepas tu nilai theta yang kedua adalah sebab dia pusing 2 kali, maka 360 kita tambah dengan 44. So, untuk sukuan yang pertama ini, dia ada 2 jawapan bagi sudut. Okey, sekarang kita tengok sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua, dia berada di sini kan. Jadi maksudnya itu sudut. Sukuan kedua kan, itu sudut daripada sini ke sini. Salah. Dari sini ke sini. Jadi macam mana mau cari ini theta? Maksudnya 180 kita tolak dengan 44. So, sudutnya akan dapat 136 darjah. Lepas itu, dia akan pusing lagi tu satu kali. Dia akan pusing sekali lagi. Untuk sukuan yang kedua ini, dia daripada sini pusing satu kali, lepas tu sampai sini lagi. So, maksudnya 360 itu kamu kena tambah dengan 136. Yang kedua itu 496 darjah. Okey. Seterusnya, kalau dia pada sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga, dia punya nilai theta. Okey, sukuan ketiga cikgu lukis ini. Ini sudah tunjukkan 44. Okey. So, dia dari sini pergi sini kan. Ini 180 darjah, betul? Atas nih. Saya kasih warna kuning. So, untuk di sukuan yang ketiga, pertama, sudut yang pertama 180, kita tambah dengan 44, maka kamu akan dapat situ 224 darjah. Oke, 224 darjah. Lepas itu dia kan satu pusingan penuh lagi. So, bila dia satu pusingan penuh, maka 360 kita tambah dengan 224. Maka sudut yang kedua akan menghasilkan 584 darjah. Itu untuk sukuan yang ketiga. Oke, seterusnya kita tengok kalau dia pada sukuan yang kelima. Sukuan keempat, Sukuan yang keempat nilai tetanya. Cikgu lukis lagi di sini. Sini kan dia punya alfa tuh. Maksudnya kalau situ dia punya alfa, dia punya kedudukan sudut itu daripada sini ke sini. Toh? Sini dia punya theta. Alfa tadi berapa? 44. Jadi untuk sukuan yang keempat 360 tolak 44. Maka sudut di sana adalah 316 darjah. Sebab dia satu pusingan penuh, maka 360 kita kena tambah dengan 316, maka sudut yang kedua adalah 676 darjah. Okey? Boleh? Okey, seterusnya kita sambung kalau dia beri dalam sebutan pi. Okey, sebutan pi. Ingat, kalau dalam sebutan pi ini maksudnya 180 darjah dan 2 pi ini maksudnya adalah 360 darjah. Okey. So, sudut rujukan itu ada 4. 1, 2, 3, 4. So, sini pi per 5, sini pi per 5, sini pun pi per 5, sini pun pi per 5. Maafkan lukisan cikgu ya.
Oke, so sini sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, dan sukuan 4. Oke, so mari kita tengok kalau sukuan 1. Mari kita tengok kalau dia pada sukuan yang pertama. Tengok kalau pada sukuan yang pertama, oke, nah sukuan 1 kan. Ini kalau kamu sudah advance tak payah lukis pun. Ini sukuan penuh pi per 5. Maka dia punya theta yang pertama adalah pi per 5. Lepas itu theta yang kedua, sebab dia satu pusingan lengkap, makanya 2 pi campur pi per, maka nilai thetanya ada 2 pi per 5 dan 11 per 5 pi. Ini pada sukuan yang pertama. Sekarang kita tengok kalau dia pada sukuan yang kedua. Oke, sukuan yang kedua, dia terletak sini kan, sudah terujukan pi per 5 tuh. Oke. Jadi dia punya theta daripada sini ke sini. Theta yang pertama. So, thetanya, oke. Ingat, ini 180 daripada sini kosong, pergi sini dari 180 kan. Maksudnya, itu pi 180 pi itu tolak dengan pi per 5. Maka sudut yang berhasil adalah 4 per 5 pi. Oleh sebab dia 2 kali pusing, nampak ni 4 pi. Maksudnya 2 pi kita kena tambah dengan 4 per 5 pi. So, kamu akan dapat dia punya jawapan di sana 14 per 5 pi. Oke, sekarang mari kita tengok pula kalau pada sukuan yang keempat. Kalau dia pada sukuan yang keempat, ketiga, sorry. Kalau pada sukuan yang ketiga, sini kan, maksudnya di sini dia pi per 5. Jadi dia punya theta, kejap, sorry. Dia punya theta daripada sini ke sini kan. Ini ke sini dia pi kan. Jadi theta yang pertama pi campur pi per 5. So, pi campur pi per 5 kamu akan dapat dia punya nilai 6 per 5 pi. Sebab dia 2 kali pusing, mesti kasih tambah dengan 2 pi ya. Maka kamu akan dapat di sana 16 per 5 pi. Dan akhir sekali, mari kita tengok sukuan yang terakhir. Sukuan yang keempat. Kalau sukuan yang keempat, sudah terujukannya kan di sini, pi per 5. Jadi di mana kedudukan sudut dia? Sudut theta itu. Sudut theta itu berada dari sini ke sini kan? Oke, so maksudnya untuk dapatkan theta 2 pi, kamu kena tolak dengan pi per 5. So, kamu akan dapat ya 9 per 5 pi. Sebab dia 2 kali pusing. Oke, 2 pi itu
kamu kena tambah dengan 9/5 pi. Maka bukan dapat dia 19/5 pi. Okay, so ini sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung pada bahagian yang seterusnya, bahagian yang kedua, yang mana kita akan belajar berkenaan dengan 6 fungsi trigonometri bagi suatu sudut. Okay guys, thanks for watching.